Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Musnahlah harapan geng-geng yang nak meruntuhkan kerajaan perpaduan. Apa ceritanya? Ikuti terus ulasan kali ini. Dipetik daripada sabudin.com. Ya bedu-bedu, kecewa lagilah geng-geng penebuk atap. Ada begitu galaknya geng-geng penebuk atap nak cuba sekali lagi kaedah menjatuhkan kerajaan yang ditentang oleh rakyat, yang jijik dan memalukan. Tak sabar nak menjatuhkan kerajaan melalui putih undi, sanggup melakukan tebuk atap, tebuk dinding, tebuk lantai dan sebagainya. Ini adalah perbuatan yang pada pendapat ramai bahawa ianya perbuatan yang tak sabar-sabar mendapatkan kuasa. Kita yang normal kata, gunalah cara yang tepat, yaitu pilihan raya. Tapi orang yang rasa dia adalah lebih waras adalah menggunakan cara tebuk atap. Namun demikian, ini berita buruk untuk mereka. Kecewa lagilah geng-geng penebuk atap. Di sebalik desakan masih kedengaran melakukan ataupun mahukannya meletakkan jawatan, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi nampaknya bertegas enggan tunduk terhadap apa jua tekanan. Katanya, pihak yang ingin menjatuhkannya perlu menunggu 3 tahun akan datang ketika masa pemilihan UMNO diadakan. Zahid Hamidi yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, pihak terbabit harus menghormati sistem demokrasi dalam parti sekiranya berhasrat menukar kepimpinannya. Menurut beliau, ketika ini ada suara mendesak kepimpinan parti ditukar. Namun pada masa sama ada pihak lain pula menyokongnya seperti disuarakan dalam Solidariti Wanita UMNO Pertahan Presiden yang diadakan di Ibu Negara semalam. Tetapi kalau berhajat sama ada orang dalam yang dipengaruhi oleh orang luar untuk menukar kepimpinan, maka tunggulah UMNO mengadakan pemilihan semula. 3 tahun akan datang, katanya selepas merasmikan sebuah program di Johor Bahru. Dengan kenyataan atau lebih tepat lagi penegasan itu bermakna Zahid Hamidi tidak sesekali akan berundur daripada jawatannya. Bermakna 3 tahun lagi Barisan Nasional akan tetap bersama dengan Anwar Ibrahim. 3 tahun lagi Anwar Ibrahim sah dan confirm akan duduk sebagai Perdana Menteri. Dan difahami di sini bahawa Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri sah 100% selama 1 penggal penuh ini. Ini apabila Zahid Hamidi sendiri mengatakan dia tidak akan berundur walau apapun berlaku. Dengan kenyataan itu, maka bagaimanapun yang terjadi, tiada lagi jalan untuk sesiapa dari luar mahu menjatuhkan UMNO dan Zahid Hamidi. Biar apa dan bagaimana sekalipun desakan yang timbul, keputusan PRN 6 negeri baru-baru ini yang disifatkan sebagai tamparan kedua kepada UMNO selepas keputusan PRU 15 lalu, ia jelas tidak mampu menggoncang kedudukan Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Beliau akan terus mempertahankan jawatannya sehingga habis penggal, malah seolah-olah mencabar jika ada pihak yang mahu menjatuhkannya agar berlawan dengannya dalam pemilihan UMNO 3 tahun akan datang. Dalam senario ini, kalau kita perhatikan, yang kuat mendesak Zahid Hamidi agar berundur bukanlah daripada kalangan dalam kepimpinan UMNO. Mereka di dalam UMNO, terutama kepimpinan tertinggi, boleh dikata masih solid berdiri bersama dan menyokong kepimpinannya. Yang kuat mendesak itu adalah mereka yang berada di luar UMNO, bukan dalam entiti kepimpinan dan 1-2 dalam UMNO yang baru-baru ini dilucutkan jawatan daripada GLC. Maksud desakan itu adalah jelas, yaitu apabila Zahid Hamidi berjaya diundurkan, ia seterusnya akan digunakan untuk menggugat kedudukan Anwar Ibrahim dengan cara membawa UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. Mudah kata,
Agenda mendesak Zahid Hamidi berundur adalah agenda penebuk-penebuk atap untuk menjatuhkan kerajaan dan mewujudkan sebuah kerajaan baru yang lain. Sikap atau siapa kerajaan baru itu tentulah sudah boleh dijangka dengan mudah oleh kita semua. Mahukah kita si gagal jadi Perdana Menteri sekali lagi? Tetapi dengan penegasan Zahid Hamidi tidak sesekali akan berundur, malah memberi bayangan akan mempertahankan lagi jawatannya dalam pemilihan UMNO 3 tahun akan datang, maka kecewa dan kecundang lagilah impian serta mimpi geng-geng penebuk atap tersebut. Ya, bedu-bedu. Yang penting, kekalkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hingga habis penggal. Nak jatuhkan kerajaan, ini dia. Ini pesan untuk semua geng-geng penebuk atap. Tunggu PRU 16 yang akan datang. Manalah tahu benar-benar anda menang atau tunggu dan tunggu lagi. Dipetik dari Sabudin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Isu yang hangat petang ini adalah berkaitan dengan pempengaruh Perikatan Nasional yang amat terkenal. Dan salah seorang yang pernah mengenali beliau dan saya suka dengan parodi beliau, saya sendiri, yaitu Didi Chronicle, YouTuber dan juga pempengaruh Perikatan Nasional. Baru-baru ini hangat di dalam media sosial apabila ada dakwaan mengatakan bahawa kononnya Didi Chronicle adalah seorang warga asing. Namun demikian perkara itu adalah palsu dan dinafikan terus oleh Didi Chronicle. Namun parodi-parodi yang dibuat oleh Didi Chronicle banyak sekali menyinggung dan juga memperlekeh dan bahkan ada juga yang mengoyakkan musuh-musuh politik Perikatan Nasional yaitu Pakatan Harapan BN. Namun ada satu surat yang amat menarik untuk kita dengar baik-baik, bagus-bagus. Buka minda, buka hati, sebarkan berita ini. Hadapilah nikmat video parodi. Ini surat terbuka kepada pempengaruh Perikatan Nasional, dipetik daripada Harapan Daily oleh Ahmad M. Effendi. Tuan Didi Chronicle ini sedang mempertahankan haknya sebagai rakyat Malaysia. Dia mengakui ibu bapanya merupakan pemegang kad pengenalan merah. Rumusan merupakan penduduk tempatan atau penduduk tetap Malaysia. Saya juga ada rakan yang pegang kad pengenalan merah. Siapa kahwin 3 lagi di Malaysia. Tuan Didi harus memahami satu perkara apabila memilih untuk menjadi pempengaruh Perikatan Nasional PN. Dalam gabungan parti itu ada ekstremis Cina dari Gerakan, ekstremis agama dari PAS, dan ekstremis bangsa dari Bersatu. Apabila Tuan Didi membuat video lagu parodi memperleceh gabungan perpaduan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN, banyak golongan yang menyokong atau menjadi penyokong PH ini merupakan orang yang melawan ekstremis perkauman, melawan rasuah dan melawan ulama jahat. Buatlah kajian terhadap penyokong PH. Tuan Didi akan mendapati nombor 1, 20% adalah golongan B40. Nombor 2, 80% golongan M40. Nomor 3, 80% golongan T20. Sebab itu, Tuan Didi boleh lihat, dalam PRN lepas, kawasan DUN yang dimenangi PN adalah terdiri daripada kawasan yang banyak penduduk B40. Maafkan saya, yaitu B40. Dan golongan miskin ini memang Nabi Muhammad amat takut kerana mereka amat mudah dipengaruhi. Abu Naim melaporkan bahawa Nabi Muhammad berkata, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Banyak ulama membahaskan yang hadis ini lemah riwayatnya. Namun, kalau dilihat dalam kehidupan semasa,
Banyak punca jenayah dan lemah daya fikir berlaku kerana miskin. Faktor itu jualah dalam kajian psikologi pemikiran wujud, rich thinking and poor thinking, pemikiran kaya dan pemikiran miskin. Ketakutan kepada DAP adalah salah satu pemikiran miskin walaupun sungguh selesa sekali bekerja dalam negeri di bawah pentadbiran DAP. Jadi, Tuan Didi golongan M40 dan T20 ini memang sedang marah kepada Tuan. Bagi mereka, Tuan sedang memperbodoh golongan B40 dengan video-video parodi Tuan. Sayang mereka kepada Melayu ini tidak sama maksudnya dengan sayang Perikatan Nasional kepada Melayu. Takut Melayu ditindas DAP. Sayang golongan M40 dan T20 kepada Melayu ini adalah mereka ingin lihat Melayu sekali lagi menjadi bangsa bermaruah dengan menolak rasuah, salah guna kuasa dan menjadi bangsa yang boleh membela bangsa lain dalam Malaysia. Tuan Didi dalam video parodinya ini dilihat menghina Melayu dengan membuat naratif Melayu sokong rasuah adalah normal dan best. Jadi, apabila netizen digital selepas PRN mula mengorek maklumat Tuan Didi, ketahuilah mereka sedang marah. Marah mereka ini sampai wujud slogan boycott walaun first. Tak ada seorang pun pemimpin tertinggi PH yang memulakan kempen ini. Inilah kempen yang dimulakan oleh golongan ini yang benar-benar marah dengan budaya pembodohan yang dibawa oleh influencer seperti Tuan Didi dan disambung pula oleh penyokong PN. Tuan Didi ke Balai Polis bersama Puan Aisyah tidak akan memberikan apa-apa kesan ketakutan. Tengoklah di ruangan komen Malaysia Kini Bahasa Melayu terhadap berita Tuan Didi ke Balai Polis. Ada yang takut-takut nak tulis sebab Tuan Didi report polis? Tiada, malah semakin galak pula. Maka, Tuan Didi hadapilah nikmat kesan sampingan ini hasil dari video parodi Tuan. Jika berharap pada hujan, ianya datang sekali dengan lumpur. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang amat-amat mengejutkan kita. Ada lagi isu sebelum itu ialah selepas pempengaruh kutuk kau-kau Pakatan Harapan, pemilik kedai tampil mengaku not partisan. Sebuah pemilik kedai kopi tampil mengaku sebagai non-partisan selepas penyokong Kerajaan Perpaduan melancarkan boikot di media sosial. Tindakan boikot itu dibuat selepas pempengaruh Didi Chronicle mengaku sebagai pemilik baharu Muka Rami Cafe di Seksyen 13 Shah Alam dan USJ 21 di Selangor. Menurut kenyataan Muka Rami Cafe hari ini, kekeliruan muncul akibat kerjasama yang dijalankan dengan beberapa pempengaruh sosial tempatan pada Julai lalu untuk mempromosi pembukaan baharu cawangan kedai itu. Tanpa menyebut nama-nama pempengaruh, katanya, kerjasama dan kandungan yang dicipta bagi tujuan promosi itu hanyalah hiburan ringan. Syarikat yang jelasnya berkecuali halal dan 100% milik Bumi Putra itu juga, katanya, tidak mempunyai sebarang pertalian dengan mana-mana parti politik, pertuduhan atau orang persendirian, pertubuhan atau orang persendirian. Kenyataan media dari pihak Muka Rami Cafe itu susulan gelombang perpaduan dan penyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan boikot terhadap mana-mana perniagaan yang pemiliknya galak menyerang Kerajaan Perpaduan. Deretan komentar berbau kecaman dan sindiran dilihat membanjiri laman media rasmi perniagaan itu, malah disertakan dengan tanda pagar boikot walaun. Kalau logo tukar Muka Didi, dia kata dia owner, kami walaupun Kedah akan sewa 20 biji bas pi makan sana seminggu sekali. Nak meniaga jadilah neutral dalam media sosial. Dah tahu owner rasanya surilah. Nak masuk, kami orang yang dituduh menentang Islam ni tak layak masuk kedai-kedai para wali ini, kata seorang media sosial. Menu apa sedap sini? Spaghetti kepala Bapa Hang ada tak?
Demikian antara komentar warganet. Sebelum ini, pempengaruh Didi Chronicle popular kerana menghasilkan banyak video muzik parodi menyentuh isu masyarakat. Namun Didi Chronicle atau nama sebenarnya Didi Sulaiman Rai, 43 tahun, bukan sahaja menonjolkan sokongan kepada Perikatan Nasional, malah mengutuk secara terbuka Kerajaan Perpaduan. Selain hadir menyokong calon PN dari PAS bagi Dun Paya Jaras, pada penamaan calon dia malah merakamkan lagu mengejek gabungan PHBN susulan keputusan pilihan raya di 6 negeri baru-baru ini. Dalam lagu parodi Tanya Sama Itu Hid Hid, lirik nyanyian Didi itu antara lain menyebut, ribu-ribu rakyat Kedah solid untuk Panglima yang menang lebih 30 kursi DUN, dapat telur di Terengganu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu pada kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kalian bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pengakuan dan pendedahan daripada Zahid Hamidi, yang mana ianya amat mengejutkan kita semua. Saya tak ada hak pertikai kegilaan Sanusi, kata Zahid Hamidi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe dan tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe itu percuma. Apa pendapat anda tentang kegilaan Sanusi yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi ini? Sehingga beliau kata, saya tak ada hak untuk pertikai kegilaan Sanusi. Apakah maksud kegilaan Sanusi yang diutarakan oleh Zahid Hamidi ini? Namun, mungkin anda mempunyai senarai yang mana mungkin dikaitkan dengan kegilaan Sanusi yang disebutkan oleh Zahid Hamidi ini. Adakah ianya merujuk tentang perbuatan Sanusi Maknor yang didakwa menghina Sultan Selangor dan juga mempertikaikan keputusan atau titah yang di Pertuan Agong? Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi memperolokkan kenyataan pengarah pilihan raya PN Muhammad Sanusi Maknor bahawa UMNO bakal berkubur dalam 2 pilihan raya kecil PRK di Johor. Tanyalah dia, kenapa dia cakap macam tu, kata Zahid Hamidi. Saya tak ada hak untuk mempertikaikan kegilaan seseorang, kata beliau lagi, sambil tertawa kepada pemberita di luar Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Johor Bahru. Ahmad Zahid berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Sanusi semalam yang mendakwa Johor bukan lagi kubu kuat BN dan PN bakal menewaskan pencabarnya di Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram. Sanusi dilihat atau dilapor berkata pengundi akan terus menolak UMNO dalam PRK itu disebabkan kerjasama parti itu dengan PH dan pengerusinya Anwar Ibrahim. Sampai masa sudah BNPH akan terbalik dengan gelombang ini di sini di Johor. Dilahirkan di sini juga untuk kuburnya, bukan lagi kubu kuat, katanya dipetik utusan Malaysia. Terdahulu Ahmad Zahid Hamidi bersama pemimpin dan penyokong BNPH mengiringi calon gabungan itu bagi kerusi Parlimen Pulai Suhaizan Kayat ke pusat penamaan calon di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Johor Bahru. Ahmad Zahid berkata sokongan yang ditunjukkan ketika penamaan calon hari ini menunjukkan keserasian antara parti dalam kerajaan hari ini yang bukan sahaja membabitkan komponen BN malah antara PH dan GRS. Ditemui pemberita selepas pengumuman calon, Suhaizan berkata dia memulakan khidmat di Pulai sebagai setiausaha politik kepada Allahyarham Salahuddin Ayub selepas penyandang ahli Parlimen Pulai itu dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Saraidu. Justru kata Suhaizan, dia yakin kekuatan jentera PH memberikan kelebihan untuk dia mempertahankan kerusi berkenan. Suhaizan menentang calon PN Zulkifli Jaafar dan calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lepas, Nur Jazlan telah mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh Sanusi tidak akan terpakai di Johor. Adakah itu akan berlaku? Apa pendapat anda semua? Dan menurut kenyataan yang kita baca di laman-laman web,
mereka menjangkakan bahawa PHBN akan menang di Parlimen Pulai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel terkini. Ini berita terkini untuk keadaan dan situasi menantu Muhyiddin yang dalam keadaan kritikal pada waktu ini. Terkini, menantu Muhyiddin sah dikenakan notis merah oleh Interpol. Saudara-saudara sekalian, menantu Muhyiddin Yassin dan seorang peguam telah diletakkan dalam senarai notis merah Polis Antarabangsa Interpol kerana dikehendaki SPRM. Menurut utusan Malaysia, perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Negara Razarudin Hussein. Semalam di dalam artikel yang ditulis oleh sabudinhusin.com, kita telah membaca bahawa satu persoalan besar ditimbulkan untuk Muhyiddin Yassin. Persoalan itu ialah tidak malukah Muhyiddin bahawa menantu beliau kini menjadi bahan buruan, kepada polis antarabangsa termasuklah Malaysia. Selain daripada itu, yang dipersoalkan juga ialah bagaimana Muhyiddin Yassin boleh menjadi Perdana Menteri sekali lagi, bagaimana Muhyiddin Yassin mahu diangkat menjadi Perdana Menteri sekali lagi, walhal menantu beliau turut kini menjadi buruan. Selain itu, ada juga netizen yang mengatakan bahawa bagaimana Muhyiddin Yassin dapat memartabatkan, menguatkuasakan undang-undang kalau dia jadi Perdana Menteri sekiranya menantu beliau sendiri dicari dan diburu oleh pihak berkuasa, kata mereka lagi. Dan paling dicadangkan oleh netizen ialah supaya Muhyiddin dapat menghubungi menantu beliau ini untuk mengarahkan beliau pulang atau sekurang-kurangnya mendedahkan lokasi menantu beliau ini. Ada persoalan besar daripada netizen. Kenapa menantu Muhyiddin ini sanggup melarikan diri padahal dia tahu mentuanya itu ialah pemimpin besar dalam sebuah parti dan pemimpin besar Malaysia. Bukankah itu perkara yang memalukan mentua beliau, kata mereka. Dan kalau itu ada terjadi, dia sanggup melarikan diri dan sanggup pula untuk tidak memikirkan perkara yang akan menimpa terhadap Muhyiddin dan keluarganya. Mereka bertanya, apa sebenarnya yang mungkin cuba disembunyikan? Adakah isu yang mereka sembunyikan, kata netizen? Mereka mula menggunakan pepatah, iaitu berani kerana benar, takut kerana salah, kata mereka. Jadi, adakah beliau melarikan diri ini kerana takut sesuatu, kata mereka, walaupun menantu Muhyiddin telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa beliau bukan melarikan diri tetapi menunggu untuk masa pulang ke Malaysia. Peguam yang turut disenaraikan dalam Interpol ini, senarai merah Interpol juga, mengatakan bahawa beliau sebenarnya teraniaya. Mereka akan balik kalau mereka tidak teraniaya, kata mereka lagi. Menjadi persoalan daripada netizen ialah apakah kalau Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dan Perikatan Nasional menjadi kerajaan sekali lagi, dua buruan Interpol merah ini akan kembali semula ke Malaysia? Itu persoalan daripada netizen. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang terkini, menantu Muhyiddin kini dikenakan notis merah Interpol. Adakah Muhyiddin akan bertindak balas dengan mengarahkan menantu beliau ini pulang ke Malaysia atau memberitahu lokasi anak menantu beliau ini? Adakah Muhyiddin akan berani melakukan itu? Seperti yang dinyatakan oleh Sabudin, tak malukah Muhyiddin untuk menantu beliau dijadikan buruan ini, dan bagaimana Muhyiddin mau jadi Perdana Menteri sekali lagi, kata mereka. Saudara-saudara sekalian, Ketua Polis Negara kita telah pun mengesahkan bahawa kedua-dua mereka ini telah diberikan tindakan notis merah dan kini menjadi buruan. Dua individu yang dimaksudkan ialah Muhammad Adlan Berhan dan juga Mansur Saad, peguam dan tokoh penting dalam NERS. SPRM mendakwa kedua-dua mereka ini dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-duanya melarikan diri dari negara ini pada bulan Mei. Utusan Malaysia memetik sumber tanpa nama yang mendakwa Muhammad Adlan meninggalkan negara ini melalui sempadan Johor Bahru.
Dia dipercaya berlepas ke negara ketiga, kata sumber itu. Muhammad Adlan melalui peguamnya mengeluarkan kenyataan yang mendakwa dia menjadi sasaran secara tidak sah dan menyebabkannya menderita dan berada di ambang kehancuran dari segi keuangan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.